Assalamualaikum. Salam sejahtera, apa khabar murid-murid semua? Selamat datang ke Pentaksiran Bilik Darjah bersama dengan saya, Akmal Nazri. Semua sihat ke? Alhamdulillah. Baik, kali ini di dalam PBD Pendidikan Seni Visual, saya pasti murid-murid nak tahu kan, macam mana nak dapat tahap 6 kan? Tapi sebelum itu, apa kata kita tengok dulu siapakah guru yang akan bersama dengan kita kali ini. Jom kita tengok. Baik, saya pasti murid-murid pun dah tengok rakam profil guru tersebut. Tak lain tak bukan. Ini dah Cikgu Juraiti. Apa khabar Cikgu Ju? Alhamdulillah, sihat Akmal. Akmal sihat tak? Alhamdulillah. Cikgu, sebelum kita nak Cikgu kongsikan kan mengenai pentaksiran Bilik Darjah dalam pendidikan seni visual peringkat sekolah menengah ini, izinkan saya juga untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat terlebih dahulu, iaitu Cikgu Nazri kita. Baik, inilah dia Cikgu Nazri selaku juru bahasa isyarat. Baik, Cikgu Juraiti, sudahkah anda bersedia? Sudah Akmal. Ya, ramai murid nak dapatkan tahap 6 ni macam mana, betul kan Cikgu? Betul. Jadi tanpa masa, ayo kita mulakan PBD Pendidikan Seni Visual bagi peringkat sekolah menengah bersama dengan Cikgu Juraiti. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Akmal. Jadi hari ini Cikgu akan bentangkan sedikit bagaimana pentaksiran Bilik Darjah untuk tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Baiklah, dengan tidak membazir masa, Cikgu teruskan. Okey, bagi KSSM PSV sekolah menengah, peringkat menengah atas adalah untuk mempertingkatkan potensi murid ke arah penjanaan modal insan yang holistik, berteraskan pengetahuan dan juga kemahiran seni visual, dan juga untuk menghargai karya masing-masing dari segi untuk diri, masyarakat dan juga untuk pembangunan negara. Seterusnya, dalam PBD Pentaksiran Bilik Darjah bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual, kita terbahagi kepada 3 stage ataupun 3 peringkat, iaitu peringkat pertama adalah mengumpul, di mana kita akan mengumpul data ataupun mengumpul karya murid. Kemudian peringkat yang seterusnya adalah peringkat menganalisis. Data yang kita kumpulkan tadi, karya murid yang kita kumpulkan tadi, kita analisis. Dan yang terakhir sekali, dah tentulah kita perlukan refleksi, di mana kita akan membuat kesimpulan ke atas sesebuah karya murid tersebut. Seterusnya, untuk menjalankan PBD dalam kelas, kita perlukan satu panduan, iaitu DSKP. Untuk tingkatan 4, kita perlukan DSKP tingkatan 4 dan 5 bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Seterusnya, bahan rujukan lain yang kita perlukan adalah panduan pelaksanaan pentaksiran Bilik Darjah 2.0, dan juga yang paling penting adalah buku teks Pendidikan Seni Visual. Seterusnya, PBD dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual terbahagi kepada 2 pelaksanaan, iaitu yang pertama adalah formatif dan yang kedua adalah sumatif. Jadi apakah formatif ni? Formatif ni dijalankan sepanjang masa dalam tempoh PBD di dalam kelas, PDP di dalam kelas. Formatif ni dijalankan secara lisan, bertulis ataupun penulisan dan juga pemerhatian. Manakala sumatif pula adalah penilaian setelah selesai sesuatu standard kandungan pembelajaran tersebut. Di sini cikgu kongsikan apakah yang dikatakan dengan standard kurikulum. Standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Baiklah, untuk standard kandungan ialah pernyataan spesifik tentang perkara yang murid perlu tahu dalam sesuatu tajuk tersebut. Yang mana tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan juga nilai dalam sesuatu bidang itu. Manakala untuk standard pembelajaran pula adalah suatu penetapan kriteria ataupun indikator kualiti pembelajaran pencapaian yang boleh diukur bagi standard kandungan sesuatu tajuk. Dan yang terakhir sekali adalah standard prestasi. Bila kita sebut tentang prestasi, dah tentulah kita nak tahu sejauh mana kefahaman dan kemahiran murid dalam sesuatu tajuk yang dipelajari pada setiap waktu dalam PDP, mata pelajaran Pendidikan Seni Visual. Contohnya kat sini cikgu katakan standard kandungan yang kita akan pelajari hari ini adalah dalam bidang 7.1, iaitu seni kraft.
Okey, tajuknya seni ukiran kayu. Manakala standard pembelajarannya 7.1 murid akan tahu tentang apa yang dikatakan dengan seni ukiran kayu. 7.2 bagaimana murid ingin melakar motif. Okey, yang ketiga bagaimana murid mengukir dan yang keempat bagaimana murid menghargai ataupun mengekspresasikan apa yang dihasilkan oleh mereka sepanjang tempoh PDP. Dan akhir sekali, setelah selesai standard kandungan, murid akan dibagi tahap penguasaan kepada setiap karya yang mereka hasilkan. Okey, begitulah cikgu punya organisasi kandungan dalam mata pelajaran pendidikan seni visual, Ahmad. Baik, itu dia ada 3 standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Baik, kita nak berhenti dulu tapi banyak lagi Cikgu Juraiti akan kongsikan kepada anda semuanya selepas ini dalam pentaksiran Bilik Darjah. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah dalam pendidikan seni visual bersama dengan saya Akmal Razia dan juga Cikgu Juraiti. Baiklah, jadi Cikgu, kita sambung balik kita punya ni. Boleh Cikgu, PBD kita? Boleh, Akmal. Silakan Cikgu Juraiti. Okey, Cikgu sambung semula. Okey. Cikgu teruskan dengan bidang kita pada hari ini iaitu bidang seni kraft 7.1 dalam DSKP kita dan standard yang kita akan pelajari pada mula ni adalah persepsi. Okey, dalam pendidikan seni visual kita terbahagi pada 4 elemen iaitu yang pertama persepsi, yang kedua ekspresi, eksplorasi, yang ketiga ekspresi dan yang keempat adalah apresiasi seni. Okey. Jadi keempat-empat bidang ini terkandung dalam setiap kandungan standard kandungan dan juga standard pembelajaran. Okey, kita tengok untuk tajuk kita pada hari ini adalah seni ukiran. Standard kandungan dia 7.1 iaitu persepsi seni dalam seni ukiran iaitu pemahaman terhadap prinsip seni ukiran. Yang mana di dalam SK untuk persepsi 7.1 ini akan terkandung SK dia iaitu menjelaskan prinsip. Okay. Prinsip asas seni ukiran, mengenal pasti alat dan bahan seni ukiran, mengkategorikan motif seni ukiran, menyenaraikan jenis seni ukiran dan juga 7.1.5 iaitu menerangkan proses seni ukiran itu sendiri. Okey, cikgu-cikgu dan ibu bapa, untuk tajuk 7.1 ini, persepsi ini, banyak aktiviti yang cikgu-cikgu boleh adakan dalam kelas yang mana untuk menguji tahap kefahaman murid pada tajuk 7.1 ini. Okey, contohnya cikgu bagi satu video khas untuk penonton hari ini. Kita tengok bagaimanakah persepsi itu dijalankan di dalam kelas. Okey, kita tengok contohnya. Okey, kalau kita tengok video ni cikgu-cikgu ya, guru di depan membawa bahan maujud untuk diberi kepada murid-murid, dipaparkan pada murid-murid, kemudian cikgu menjelaskan apakah bahan yang dibawa pada hari itu. Okey, pastinya cikgu tertanya bagaimana pentaksiran akan berlaku. Tadi cikgu ada sebut ada 3 pentaksiran iaitu lisan, kita ada penulisan dan juga kita ada pemerhatian. Jadi bila cikgu membawa bahan maujud, bagaimana kita nak menguji tahap kefahaman murid, kita boleh bertanya murid secara lisan. Okey, siapa tahu ini apa? Okey, murid tadi ada yang bangun, saya. Okey, itu adalah seni ukiran cikgu. Jadi kat situ kita tahu murid faham, murid tahu apa yang telah diterangkan oleh guru. Itu adalah aktiviti yang pertama. Okey, kita tengok. Okey, ini aktiviti yang pertama yang cikgu terangkan tadi. Yang kedua okey, ini yang berlainan daripada tadi. Kalau tadi kita buat bahan maujud, yang kedua ni adalah dari segi kita buat slide multimedia, okey, persembahan multimedia. Mari kita tengok bagaimanakah contoh tayangan multimedia di dalam kelas. Okey, di dalam slide ni, okey, dalam slide multimedia ni diterangkan bagaimanakah proses dan langkah untuk menghasilkan sesebuah karya seni ukiran kayu. Di sini murid memerlukan perhatian yang fokus supaya mereka tahu step by step ataupun langkah demi langkah bagaimana menghasilkan sesuatu produk berunsurkan seni ukiran kayu. Okey, dalam ni juga, dalam multimedia ni juga, persembahan multimedia ni, guru-guru juga boleh menerangkan kepada murid apakah bahan yang sesuai, alat yang digunakan, motif yang digunakan dan pelbagai lagi yang merangkumi standard kandungan kita tadi iaitu 7.1 persepsi seni. Okey, untuk lebih jelas lagi, persepsi seni ini ibu bapa dan guru boleh tahu itu mengenai dengan kefahaman ataupun pengetahuan asas dalam dan sesebuah bidang itu sendiri. Contohnya tadi cikgu dah terangkan tentang bahan maujud, kemudian cikgu terangkan dalam slide macam mana teknik dan proses karya. Macam mana kita nak mengetahui sejauh mana murid itu faham. Okay, macam mana murid itu faham tentang proses penghasilan karya itu tadi. Kita uji murid ni dengan pelbagai aktiviti. Okay, macam mana nak uji ya?
Okey, kita dah bagi persembahan kepada murid tadi, multimedia, murid dah tengok, dah faham teknik dan langkah. Nak uji dia sejauh mana dia kefahaman untuk pentaksiran kita buat satu aktiviti. Contoh yang aktiviti yang disediakan, cikgu kongsikan di sini adalah teknik kuis. Bagaimana caranya? Jom kita tengok video yang cikgu sediakan. Okey, dalam kuis ini guru menyediakan ABM ataupun alat bantu mengajar yang mana menyediakan beberapa gambar, kepingan gambar untuk murid susun semula apakah proses dan teknik yang betul dalam berdasarkan video yang telah cikgu tayangkan tadi. Jadi murid-murid akan melihat sejauh mana fokus mereka dalam tayangan video itu. Jadi bila murid dah susun kepingan kepingan kuis itu tadi, teknik proses itu tadi, sekiranya terdapat pembetulan, guru akan membimbing murid. Okey, sekiranya betul, guru-guru akan memberi pujian kepada murid. Okey, untuk kuis ini guru-guru boleh mengisi tafsiran dalam senarai semak yang telah cikgu sediakan. Okey, baiklah, seterusnya tadi kita terangkan tentang persepsi. Jadi cikgu nak pergi kepada yang kedua, iaitu eksplorasi. Apa yang dikatakan dengan eksplorasi? Bila kita sebut tentang explore, dah tentu kita mengkaji. Guru-guru, ibu bapa, dalam pendidikan seni visual kita mengajar murid-murid, mendidik murid-murid, membimbing murid-murid untuk explore, mengkaji. Bagaimanakah contoh aktiviti eksplorasi dalam pendidikan seni visual? Kat sini cikgu nak kongsikan satu aktiviti. Okey, ini aktiviti yang seterusnya. Kita boleh tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey, dalam aktiviti eksplorasi ni, murid-murid cuba menyediakan satu motif untuk menghasilkan seni ukiran kayu. Tadi mereka dah tahu tentang persepsi, dah tahu ilmu apakah seni ukiran, apakah teknik-teknik penghasilan seni ukiran, dan sekarang mereka cuba explore, mengkaji beberapa jenis motif ukiran kayu untuk mereka hasilkan sebentar lagi. Okey, dalam penghasilan eksplorasi ataupun menghasilkan lakaran motif ini, murid-murid akan diberi bimbingan oleh guru. Okey, pentaksiran boleh dibuat secara pemerhatian. Okey, di dalam pemerhatian guru-guru boleh melihat sejauh mana murid-murid boleh menghasilkan lakaran motif yang disediakan oleh mereka dari segi idea, dari segi susunan ruang, dan juga bagaimana murid mengaplikasikan bahasa seni visual dalam hasil lakaran eksplorasi mereka itu tadi. Okey, seterusnya, selain daripada eksplorasi dalam bentuk menghasilkan lakaran motif, murid juga boleh mengeksplorasi dalam bentuk bagaimana bagaimana mereka menghargai hasil lakaran mereka itu tadi. Okey, mereka dah tahu, mereka dah buat kuis, cikgu dah mentafsir mereka kat situ. Kemudian hasil daripada lakaran itu tadi, murid-murid boleh pamerkan dan seterusnya murid-murid boleh menerangkan apa yang mereka buat berdasarkan pengalaman sendiri. Okey, jadi untuk ini, untuk aktiviti eksplorasi, guru-guru boleh menggunakan aktiviti gallery walk yang mana murid akan datang ke satu kumpulan dan kumpulan yang lain dan akan menerangkan bagaimanakah perasaan ataupun pengalaman mereka ketika mereka menghasilkan motif seni ukiran mereka itu tadi. Okey, kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey. Dalam waktu ini, murid-murid akan diberi kebebasan ataupun kreativiti masing-masing bagaimana mempamerkan karya yang mereka hasilkan. Okey, untuk aktiviti ini, guru-guru boleh buat secara individu maupun berkumpulan. Kebiasaannya kalau kelas cikgu-cikgu ramai, bolehlah kita kumpulkan murid dalam bentuk kumpulan. Manakala kalau murid dalam kelas tu tak begitu ramai, bolehlah kita lakukan secara individu untuk proses pentaksiran. Okey. Dalam proses mempamerkan ini, ataupun kita panggilkan gallery walk ini, cikgu-cikgu boleh memberi markah ataupun pentaksiran pada murid berdasarkan sejauh mana kefahaman mereka dengan apa yang mereka buat. Kita boleh juga mengambil kira atas bagaimana kefahaman murid untuk mengaplikasikan bahasa seni visual ataupun asas seni reka dalam penghasilan lakaran motif mereka itu tadi. Baiklah, seterusnya cikgu teruskan dengan standard kandungan 7.3 iaitu ekspresi seni dalam seni ukiran. Tadi kita murid dah faham. Murid dah boleh menghasilkan motif. Bagaimana pula murid ingin menghasilkan seni ukiran sebenar? Ini yang kita masuk pada 7.3 ekspresi. Ekspresi ini lebih kepada penghasilan objek sebenar, karya sebenar.
Okey, dalam standard kandungan 7.3 ini kita akan mempelajari standard pembelajaran iaitu 7.3.1 iaitu menghasilkan produk seni. Tak lengkap kira kalau kita mengatakan pendidikan seni visual tak ada produk, mesti ada produknya. Okey, untuk 7.3 ini menghasilkan produk, okey, murid-murid dah mula melakar atas blok kayu. Jadi cikgu-cikgu, ibu bapa bolehlah tengok anak-anak, bimbing anak-anak bagaimana nak tahu, bagaimana nak menghasilkan motif, bagaimana kita nak menghasilkan motif tu, bagaimana kita nak menghasilkan produk itu sendiri menggunakan bahan dan alat yang betul. Okay, kat sini cikgu kongsikan bagaimana proses untuk ekspresi ini berlaku. Okay, kita tengok video yang telah cikgu sediakan. Okey, untuk proses ekspresi ini, murid-murid akan melakar motif yang diorang dah lukis tu, mereka dah lukis atas kertas tadi, dia akan bawa kepada motif di atas blok kayu ini. Okey, motif akan dilukis atas blok kayu. Semasa aktiviti ini dijalankan, guru-guru akan mengadakan pentaksiran secara pemerhatian, melihat sejauh mana murid-murid menggunakan alat dan bahan dengan betul dan bagaimana murid mengaplikasi lakaran mereka ke atas blok kayu. Adakah sama dengan motif yang mereka lukis atas kertas ataupun dah mula berlainan? Itu pentaksiran yang akan dijalankan. Okey, seterusnya dalam ekspresi seni dalam seni ukiran ni, murid-murid akan menghasilkan produk seni ukiran. Kat sini kita tengok murid-murid ada yang murid yang lemah, sederhana dan ada juga murid yang cemerlang. Okey, untuk proses penghasilan produk ni, cikgu-cikgu kena ingat bimbing anak-anak murid terutama dari segi keselamatan. Bila kita menggunakan peralatan yang tajam, kita guna pisau, kita guna pahat, kita guna tukul dan sebagainya, faktor keselamatan sangat penting untuk murid-murid kita. Ingatkan murid-murid kita ketika menjalankan teknik dan proses ataupun ekspresi seni ini, mereka kena jaga keselamatan masing-masing. Okey, seterusnya cikgu kongsikan lagi. Okey, bila dah lukis di atas blok kayu, dah tentu kita kena ukir. Okey. Bila dah lukis, kena ukir. Tapi macam mana kita nak bagi markah untuk ukiran tu tadi? Kita kena tengok juga macam mana murid itu menghasilkan lakaran dan juga bagaimana murid mengukir di atas blok kayu sebenar. Okay, cikgu kongsikan sedikit bagaimana teknik murid menghasilkan ukiran pada blok kayu yang telah disediakan. Okay, pada waktu ini, pada PDP yang dijalankan ini, guru-guru sentiasa memantau dan membuat pemerhatian terhadap penggunaan alat dan bahan murid-murid ketika menghasilkan sesuatu karya seni ukiran. Okey, contohnya penggunaan pahat, okey, dari segi penyediaan bahan dari segi lain dan juga keselamatan murid-murid. Okey, pada aktiviti ini, guru-guru akan membimbing murid secara langsung. Murid-murid akan mula membuat karya mereka dan keadaan yang teliti dan juga kemas. Untuk pendidikan seni visual, proses kekemasan itu sangatlah penting. Yang mana pemberian TP ataupun tahap penguasaan berdasarkan kekemasan dan juga bagaimana murid mengeksplorasi ataupun mengapresiasikan hasil kerja mereka dan juga rakan-rakan mereka. Okey, seterusnya cikgu nak kongsikan apabila kita dah selesai persepsi tadi, kita dah siap. Lepas tu kita dah buat eksplorasi, dah siap. Yang ketiga tadi, ekspresi. Murid pun dah lakarkan. Jadi kita masuk bidang yang keempat ataupun standard kandungan yang keempat yang paling penting iaitu standard kandungan 7.4. Okey, 7.4 iaitu apresiasi seni dalam seni ukiran. Tujuan apresiasi ini adalah untuk penghayatan terhadap hasil produk seni ukiran dengan menggunakan bahasa seni visual dan pemikiran seni visual yang betul. Contohnya penggunaan dari segi bahasa seni visual, garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang yang mana mereka aplikasikan bahasa seni itu tadi dalam penghasilan produk mereka itu tadi. Seterusnya standard pembelajaran yang akan murid-murid akan pelajari untuk 7.4 ini adalah mempamerkan hasil produk seni mereka. Kalau tadi mereka buat gallery walk, okey, yang ini pun boleh buat pelbagai aktiviti juga. Menghayati dan menjelaskan produk seni ukiran sendiri dan rakan dengan menumpukan aspek bahasa seni visual, menjelaskan pengalaman sendiri. Sebab itulah murid-murid pendidikan seni visual ni didedahkan bagaimanakah cara dan teknik yang betul untuk menghasilkan sesebuah karya ataupun produk supaya mereka boleh menghargai apa yang mereka lakukan. Okey. Seterusnya, bagaimana cara untuk kita ataupun murid-murid nak mempamerkan karya mereka supaya guru-guru boleh melihat sejauh mana kefahaman dan kecekapan murid-murid itu tadi dalam mempertingkatkan potensi mereka. Okey, contohnya dalam kelas,
cikgu sekejap lagi cikgu tunjukkan. Dalam kelas biasanya murid-murid akan duduk secara berkumpulan ataupun individu. Mereka dah buat dah aktiviti tu dan mereka dah ada pengalaman sendiri. Untuk 7.4 ni menggalakkan murid-murid berkeyakinan tinggi untuk berhadapan dengan orang ramai ataupun rakan-rakan mereka supaya mereka boleh mencipta sesuatu keberanian mempamerkan karya mereka tu, produk mereka tu. Okey, yang mana produk-produk ini sebenarnya boleh orang kata boleh dibuat barang niaga kan musim sekarang ni. Jadi murid-murid akan diberi pendedahan tentang bagaimana menghasilkan produk seni dan bagaimana untuk mempromosikan produk dan karya penghasilan mereka. Kita tengok contoh yang video yang cikgu telah sediakan. Okey, ini contoh produk yang telah siap. Murid akan meminta kawan, mungkin kalau kita buat dalam secara berkumpulan, mereka akan menyuruh kawan-kawannya memegang dan seorang akan membentangkan. Okey, dari sini proses pembelajaran akan berlangsung dan cikgu akan membuat pemerhatian sejauh mana bahasa seni visual itu tadi diaplikasi dan bagaimana sejauh mana kefahaman murid tentang penghasilan produk itu sendiri di sepanjang PDP itu berlangsung. Okey, agak-agak faham tak, Akmal? Faham, cikgu. Yang paling penting adalah kekemasan cukup. Orang kata perlu diambil kira, cikgu. Betul. Kalau tak nanti macam mana kita dapat tahap 6. Betul, cikgu? Betul. Tapi saya cukup, bila saya tengok hasil kerja daripada anak murid cikgu tu kan, itu bukan saya tahap 6, cikgu. Kalau ada tahap 7, 8, 9, 10, saya bagi semua tahap, cikgu. Okey, jadi saya pasti guru-guru pun dah faham kan macam mana antara standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang boleh dilakukan ataupun diaplikasikan di dalam kelas nanti. Baik, cikgu, jadi kita nak berhenti dulu boleh? Boleh. Pada anda semua. Kemudian selepas ini kita akan kembali dalam pentaksiran Bilik Darjah. Baik, masih lagi menyaksikan pentaksiran Bilik Darjah dalam pendidikan seni visual bagi tahap sekolah menengah. Cikgu Juraiti, bagaimana kalau standard prestasi kita tentukan kepada murid-murid tu, Cikgu Juraiti? Okey, kita boleh berdasarkan ada 3 perkara yang cikgu ulang tadilah. Yang pertama adalah lisan, yang kedua pemerhatian dan juga yang ketiga tu apa dia yang tadi, Kemal? Iaitu? Apa dia, Cikgu? Ayo, Kemal tak ingat ye? Apa dia? Kita ada lisan, penulisan dan juga pemerhatian. Pemerhatian. Okey, cikgu. Jadi cikgu nak kongsikan apa pula, cikgu, kepada guru-guru di luar sana? Ya, tadi cikgu dah kongsikan bagaimanakah persepsi ataupun pengetahuan murid terhadap sesuatu bidang karya ataupun apa tajuk yang dipelajari pada sesuatu masa yang ditetapkanlah. Okey, sekarang ni cikgu nak kongsi bagaimana kita nak bagi tahap penguasaan kepada murid-murid itu tadi, Akmal. Jadi cikgu teruskan. Silakan. Okey, untuk pendidikan seni visual sekolah menengah terdapat tahap 1 hingga tahap 6 dalam penilaian pentaksiran untuk murid. Yang pertama, tahap 1 adalah mengenal pasti seni ukiran dalam seni kraft. Okey, maksudnya kenal pasti. Tadi kita dah sebut tadi kan ada berbagai aktiviti yang boleh disediakan. Untuk yang kedua, menjelaskan prinsip asas. Okey, jenis, alatan, bahan, motif dan proses seni ukiran itu sendiri. Untuk tahap 3, mengaplikasi pengetahuan dan kefahaman untuk membuat penerokaan terhadap seni ukiran melalui pengolahan motif, penggunaan alat dan juga bahan dan proses. Jadi diikut turutan tu. Tahu dan faham, tahu, faham, boleh buat. Okey, kita masuk tahap yang keempat, menganalisis hasil penerokaan seni ukiran dalam penghasilan produk seni. Maksudnya murid tahu, murid faham, boleh buat dan boleh menganalisis. Murid-murid boleh mentafsir sendiri sejauh mana kefahaman mereka. Okey, yang kelima, menzahirkan idea secara kreatif dan inovatif. Okay. Ada murid yang boleh melangkaui tahap 1, 2, 3, 4. Tapi murid-murid yang lemah susah untuk capai tahap 5 dan 6. Sebab tahap 5 dan 6 ni dia merangkumi keseluruhan dan sedikit penambahbaikan supaya mereka buat lebih baik daripada sebelumnya. Biasanya murid-murid yang mencapai tahap 5 dan 6 ni murid-murid yang sangat kreatif dan juga gifted. Okey. Seterusnya yang kelima tadi, menzahirkan idea secara kreatif, cikgu dah sebut tadi. Okey, inovatif. Dan yang keenam, menghasilkan produk seni ukiran dengan menggunakan idea sendiri. Okey, dengan dalam menggunakan bahasa seni visual. Cikgu tak nak sebut sebab dah banyak kali cikgu ulang. Dan juga pemikiran seni visual seterusnya menjadi model teladan. Maksudnya TP6 ni untuk murid-murid yang dah boleh jadi role model kepada murid-murid yang lain. Okey. Kalau kita guru-guru menjalankan pentaksiran,
Kadang-kadang terfikir bagaimana untuk mencatat. Okey, macam mana nak catat TP murid ni? Bagaimana nak bagi markah kepada murid ni? Nak letak kat mana? Okey, boleh sebenarnya cikgu membuat beberapa senarai semak. Yang ini terpulang kepada gurulah, kreativiti guru-guru bagaimana untuk membuat senarai semak kepada murid-murid. Ini contoh yang cikgu sediakan, yang mana cikgu buat dalam kelas cikgu. Okay, untuk rekod perkembangan murid tingkatan 4 untuk tajuk seni ukiran ini, cikgu akan buat senarai semak yang ada standard pembelajaran. Contohnya 7.1 seni ukiran. Tadi kita belajar 7.1 apakah yang dikatakan seni ukiran, yang kedua apakah alat dan bahan, yang ketiga apakah fungsi. Yang ini cikgu akan letak dalam senarai semak supaya cikgu catatkan dan senang untuk cikgu semak di kemudian hari. Okey, seterusnya okay, kalau kita dah ada semakan, dah ada senarai semak untuk proses sepanjang PDP itu berlangsung, yang mana kita tahu PBD ni dijalankan secara menyeluruh. Okay? Tadi cikgu ada sebut dua, formatif dan juga sumatif. Ya. Dan ini untuk standard prestasi pelaporan. Maksudnya pelaporan ni akan dibuat dua kali sepanjang tahun itulah. Okay? Di awal dan akhir, tapi terpulang kepada guru masing-masing. Okay, dalam standard prestasi ini akan diadakan tahap penguasaan bagi setiap bidang. Iaitu kalau dalam bidang untuk menengah atas, dia ada bidang sejarah dan apresiasi seni visual, bidang seni halus, reka bentuk, seni kraft dan juga seni komunikasi visual. Okay, jadi untuk pelaporan yang akhir ini, murid-murid akan diberi tahap penguasaan keseluruhan berdasarkan SK yang telah disediakan. Itu dia Cikgu Juraiti. Kalau saya dapat lihat juga, nama saya tiada di dalam situ ya. Mungkin aku ada pada kelas lain ke? Ya Cikgu. Okeylah baik Cikgu. Mungkin Cikgu boleh rumuskan apa yang Cikgu nak kongsikan mengenai PBD dalam pendidikan seni visual kali ini Cikgu. Silakan. Okey, rumusan Cikgu satu perkara saja untuk guru-guru dan juga untuk ibu bapa yang ingin tahu tentang PBD untuk pendidikan seni visual. Ingat 4 perkara, iaitu persepsi, eksplorasi, ekspresi dan juga apresiasi. Murid-murid kena tahu, murid-murid kena faham, murid kena buat, dan yang keempat yang paling penting, murid-murid kena menghargai ataupun mempamerkan produk mereka sendiri untuk menambah keyakinan murid-murid. Itu dia. Murid-murid kena tahu, faham, buat dan menghargai. Terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Juraiti, dan tak lupa juga kepada Cikgu Hafiz, Cikgu Nazri. Maafkan saya selaku juru bahasa isyarat kita kali ini. Baik, sampai di sini saja perkongsian dalam pentaksiran Bilik Darjah bagi mata pelajaran pendidikan seni visual. Saya Akbar Aziz, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.